Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, jadi pertama sekali kena tahu apa tu maksud keseimbangan daya. So kawan kamu tadi jawab keseimbangan daya adalah daya paduan adalah sifar. Keseimbangan daya ni maksudnya daya paduan sifar. Okey. Jadi ada dua keadaan di mana keseimbangan daya boleh berlaku. Ada dua situasi. Okey, pertama apabila objek berada dalam keadaan pegun. Yang kedua, objek bergerak. Okey, objek bergerak tapi bergerak dengan laju Seragam. Malar. Ataupun malar boleh juga. Okey, kedua-dua perkataan tu boleh diterima. So kalau melibatkan keseimbangan daya bermaksud ada dua kemungkinan. Objek itu pegun ataupun objek bergerak tapi dengan laju seragam. Okey, jadi ini basic yang kita kena tahu tentang keseimbangan daya. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, sekarang cikgu mau macam mana kita mau melakar mengenal pasti daya-daya yang terlibat ataupun wujud pada satu objek yang mengalami keseimbangan daya. Okey, sekejap ya. Okay, contohnya ya, diberi satu bongkah kayu bergerak dengan laju seragam apabila ditarik oleh satu daya. Bila kita baca macam ni, dia laju seragam, maksudnya bongkah kayu ini mengalami keseimbangan daya. Okey. Jadi soalan yang pertama, berapakah daya bersih ke atas bongkah kayu itu? So automatik kita tahu kosong. Daya bersih ni maksudnya sama jugalah dengan daya paduan. Benda yang sama je. Kadang-kadang dia gunakan daya bersih, kadang-kadang daya paduan. So bila kita diberi maklumat satu objek tu bergerak dengan laju seragam, okay, bermaksud daya paduan dia adalah sifar. Boleh kelas? Faham ni? Boleh kelas? Jadi kalau kita diberi maklumat, daya padu laju dia bergerak laju seragam bermaksud daya paduan dia sifar. Okey, nyatakan hubungan antara daya F dan geseran. Daya geseran. So kalau kamu perhatikan gambar ni, geseran ke belakang, daya ke depan. So daya ni kita tulis sebagai F, geseran sebagai G. Okey. Jadi kalau dia mengalami keseimbangan daya, kita boleh tulis F sama dengan G. Okey. Jadi kita boleh tulis F sama dengan G sebab kita tahu dia mengalami keseimbangan daya. Boleh kelas? Poin nombor 2 boleh faham? Okey. Kemudian berat W dengan R. Berat arahnya ke bawah. Ingat, berat arahnya ke bawah dan simbol berat adalah W. Kemudian ke atas pula adalah tindak balas ataupun normal. Okey, biasa dia disimbolkan sebagai R ataupun kadang-kadang ada juga wujud sebagai N. Okey, kalau dalam soalan ni dia bagi R. Jadi, apa hubungan dia? Kita boleh tulis dia sebagai W sama dengan R sebab kita tahu dia berada dalam keseimbangan. Poin yang ketiga ni boleh faham? Boleh cikgu. Okey, jadi soalan dia sekarang, adakah daya-daya pada objek yang bergerak dengan laju seragam berada dalam keseimbangan? Jawapannya adalah iya. Okey. So, keywords dia laju seragam, terus kita tahu oh dia berada dalam keseimbangan daya. Okey, setakat ni jelas? Jelas cikgu. Cikgu teruskan ya. Okey, ini contoh-contoh situasi ataupun objek yang berada dalam keadaan keseimbangan. Macam mana kita lukiskan daya-daya yang terlibat. Contohnya kalau ada cawan berada di atas meja, kita anggap dia berada dalam keseimbangan. So daya yang wujud adalah tindak balas dan berat. Tapi kalau cikgu boleh lukis ke atas ni sebenarnya adalah R, ke bawah W. Macam tu. Okey.
Yang ini kita panggil sebagai gambar raja jasad bebas. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan yang suruh kamu lakar daya-daya ni. Dibagi satu situasi, disuruh lakar daya-daya ni. Jadi kalau nak lukis macam inilah, cukup pakai simbol pun boleh. Okey? Ini contoh yang pertama, D. Tengok E sekarang. Okey, ada satu bongkar digantung oleh satu spring, menggunakan satu spring. So ada berapa daya di sini? Ada berapa daya yang wujud? 2. Okey, ada 2 daya. Yang pertama ialah berat. Okey, berat ke bawah. Yang ke atas pula adalah tegangan. So T dengan W. Boleh? Boleh cikgu. Okey, untuk contoh yang seterusnya F. Kereta. Kereta ni bergerak dengan halaju seragam. Maksudnya dia mengalami keseimbangan daya. Apa je daya-daya yang terlibat? Ada berapa daya? 4. 4. Pertama berat, W. Lepas tu yang ke atas, tindak balas normal. Ke depan, tujahan. Ke belakang, seretan. Okey, biasanya tujahan ni F lah, kita tulis F. Seretan ni mungkin kadang-kadang ada tulis seretan G. Okey, dia macam rintangan. Okey. So ini contoh-contoh. Ada banyak lagi contoh yang mungkin akan kamu jumpa. Tapi basic dia tetap sama bila kita faham keseimbangan daya tu. Setakat ni ada soalan? Ada soalan kelas? Ada cikgu. Ya. Okey, cikgu bagi kamu 1 minit. Cuba kamu perhatikan ya. 1 minit, cuba tengok tu soalan ni. Ada 3 situasi. Kenal pasti. Yang mana satu berlaku keseimbangan. Berlaku keseimbangan ataupun tidak berlaku keseimbangan. Okey, cuba kenal pasti. Okey, sudah? Sudah cikgu. Okey, cuba perhatikan ya. Pada setiap raja buat inference sama ada daya yang bertindak pada objek seimbang. Okey, yang pertama. Dia ada 2 daya. Seimbang. Pada arah yang berlawanan. Okey, seimbangkah tidak ni? Seimbang. Seimbang. Sebab apa seimbang? Sebab kan ni 2 Newton, 2 Newton kan. So daya paduan dia berapa? Sifar. Daya paduan dia sama dengan 2 tolak 2, kosong, sifar. Kan definisi keseimbangan daya paduan sifar. Okay, so dia seimbang lah. Yang kedua, B. Okay, 1 4 Newton, satu lagi 2 Newton. Jadi daya paduan dia berapa? 2. Daya paduan dia 4 tolak 2. Berapa? 2 Newton. Dan dia bergerak ke mana ni? Dia akan bergerak ke Kiri. Kiri. ke arah kiri tu. Daya paduan dia akan ikut yang nilai yang besar. Jadi di sini tidak berlaku keseimbangan. Jadi keseimbangan tidak berlaku. Okey, yang C, dia bergerak dengan kereta ni bergerak dengan halaju konstan ataupun halaju malar lah. Okey. Adakah berlaku keseimbangan? Jawapannya? Ya. Kelas? Seimbang. Berlaku kan? Keseimbangan berlaku. Asal dia punya maklumat dia halaju seragam, keseimbangan tu berlaku. Okey, setakat ni boleh faham?
Boleh Kita cikgu. Kita teruskan. Okey, sekarang kita akan masuk macam mana kita melukis segitiga daya. Okey, segitiga daya. Memperhatikan di sini contoh dia. Dalam raja di bawah, okey, pemberat, okey, ada satu pemberat berada dalam keadaan keseimbangan. Namun terdapat 3 daya yang bertindak ke atas pemberat. Hal ini boleh diwakili oleh segitiga daya. Okey, jadi pertama lukiskan segitiga daya. Macam mana mau lukis segitiga daya ni? Okey, kamu kena kenal pasti kasih keluar daripada gambar rajah ni, jadikan dia satu segitiga macam ni. Macam mana cara dia? Petua dia ialah dia mesti cikgu penajar. Kepala mesti jumpa dengan ekor. Yang ini betul. Dia tak boleh kepala jumpa dengan kepala. Ini tandanya kamu buat segitiga yang salah. Boleh? Jadi kamu keluarkan dia. Kalau macam kamu dapat gambar macam ni kan, segitiga ni. Kamu buat T1 di sini. T2 ni kamu boleh gerakkan dia ke belakang. Masih juga arah yang sama. So T2 di sini. Yang 150 ni kamu boleh buat dia di sini. Okay, yang penting arah tu masih sama. Kan dia di sini. Okay, so ini W. So W, T1, T2. Akhirnya kita transfer, kita jadikan dia satu segi 3. Okay, boleh? Daripada segitiga ni kita boleh kira beberapa kuantiti. Contohnya kan, cuba kamu perhatikan ni. Di sini ada add math sikit. Kamu tengok ni segitiga ni. Kita ada 150 Newton. Kita ada T1, T2 yang tak diketahui. Contohlah kita mau cari T1. Bolehkah kita cari menggunakan segitiga ni sahaja? Kalau kan ikutkan admin, kamu pernah belajar petua sinus, betul? Ya. Petua sinus tu T1 ini bahagi dengan dia punya sin sudut yang bertentangan. Berapa sudut bertentangan dia? 90. 100 sama dengan 150 bahagi dengan sudut bertentangan. Berapa sudut bertentangan dia di sini? Kalau ni 30, 90, sini 60. Sin 60. Jadi bolehlah kita cari T1. Begitu juga caranya kita mau cari T2. Okay. So petua sinus ni salah satu daripada kaedah lah dia boleh pakai. Dan rasanya dia lebih mudah berbanding ada juga cara yang lain. Okey, ada satu cara lagi. Itu nanti cikgu tunjukkan kemudian. Tapi hari ini cikgu mau tunjuk menggunakan petua sinus ini. Okey. Jadi memang boleh didapatilah T1 dengan T2. Okey, kalau yang ini yang cikgu cakap tadi. Dia tidak pakai itu petua sinus. Dia pakai trigonometri yang biasalah. Okay, so ada orang yang pakai macam ni juga, dia kira satu-satu. Tapi yang paling mudah, cikgu suggest kamu boleh gunakan petua sinus. Okay, lagi mudahlah, cepat je dapat nilai itu. Okay, untuk bahagian ni ada apa-apa soalan? Kalau tak faham bagi tahu. Ada soalan kah? Tiada cikgu. Okey, tiada ya. Cikgu teruskan kalau macam tu. Okey. Sekarang cuba perhatikan. Kalau kita ada sebuah kotak, di atas sata condong, latarkan segitiga daya. Okey, kita ada kotak. Okey, selamat datang Fitri. Okey, kita ada kotak, di atas sata condong, lakarkan segitiga daya. So, segitiga daya ni macam ni lah.
kita benar pasti dulu daya-daya yang ada. So kita tahu ada W ke bawah. Ada W. Kemudian ada R ke arah atas. Okay. Kemudian ada F geseran. Okay. Yang selari dengan pusata condong tu. Okay. Macam mana kita mau gabungkan ketiga-tiga ni menjadi satu daya? Kalau cikgu akan bawa ini seolah-olahnya kan yang F ni, yang merah ni bawa dia pergi sini. Dia belakang sikit. Okay. So ini arrow, yang ni pun arrow. Jadi masih lagi mematuhi syarat dia. Dia tidak berjumpa, maksudnya dia kepala jumpa ekor. Okay. Macam mana pula dengan W? W ni buat dia selari di sini. Ini W. Okay, so lebih cantik dapat beginilah. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh ke kelas? Boleh cikgu. Terasa susah. Cobalah ya. Pelan-pelan boleh ni. Okey. Okey, sekarang cikgu mau kamu buat yang ini. Cuba ambil kertas, masing-masing ambil kertas. Buat di dalam buku, bingkai gambar ni, digantung dengan tali. Ada tali lah. Lakarkan segitiga daya. Cuba buat, cikgu mau tengok macam mana kamu buat ni. Cikgu bagi masa 1 minit untuk buat. Okey. Boleh, sudah dapat? Sudah cikgu. Okey, siapa boleh share? Kamu boleh share ni kamu punya jawapan. Cikgu cuba pilih dulu ya. Cikgu pilih dulu siapa-siapa yang ada sekarang. Jangan left cikgu mau pilih. Afif Sani. Afif Sani boleh share kah? Kamu lukisan kamu macam mana? Cuba share. Cikgu stop sharing lah kalau begitu kan. Cikgu kena stop sharing. Okey. Cuba share Afif. Oh, tiada kamera. Siapa ya? Kalau pakai handphone, cikgu rasa boleh kamu tekan tu share screen. Kamu pergi butang 3 tu, kamu tekan share screen. Pakai handphone pun boleh juga ya. Lepas tu kamu hadapkan kamu punya telefon tu pergi kertas yang kamu lukis tu lah. Cikgu mau minta seterusnya siapa? Atta, boleh Atta? Cuba. Kamu masih cari kertas ke cikgu?
Ada sudah? Belum. Belum lagi. Kalau gitu siapa? Neo boleh Neo? Neo? Siapa ya? Azura. Azura boleh? Kejap cikgu, saya try dulu share screen. Try dulu share screen. Lepas tu try telefon tu menghadap ke kamu punya kertas. Okay, kita tengok Azura punya ni ya. Okay. Share your screen. Cuba keluar Azura. Oh, you can use. Tak dapat lah kan? Ya, Okay. Dah dapat. Cikgu dekat grup lah. Dekat grup boleh. Dekat grup nanti cikgu akan share. Cuba gambar dekat grup, cikgu akan share dekat grup tu. Dekat GM ni. Okey. Okay. Okay, cikgu cari. Okay, cikgu tunggu. Kamu boleh nampakkah Telegram ni kan? Boleh cikgu. Okay, cikgu tunggu Azura hantar gambar. Ataupun siapa-siapa lagi boleh hantar. Snap, hantar. Ini, cikgu pergi grup fizik lah. Kamu share dekat grup fizik lagi senang. Supaya Aztec pun boleh nampak. Okay. Cuba Azura hantar dekat fizik SMKT. Atau siapa-siapa yang sudah buat boleh hantar dekat grup fizik SMKT. Okay, ini Azura buat ya. Cuba perhatikan. T1, T2 ke atas. Okay, cuba kamu perhatikan. Betulkah Azura buat ni rasa-rasanya? Siapa cakap betul, cuba type betul. Saya. Cuba type chatting. Kalau nak mau buka suara, type okay betul bilang. Betul. Okay. Okay, kebanyakan cakap betul. Jadi cikgu harap kamu semua pun buat macam ni ya. Jadi memang betul lah. Kalau kita perhatikan kan, dia daya ni, W yang ini ni dia bawa pergi sini. W, lepas tu T2 tu dia kasih naik pergi atas sikit. Jadilah dia segitiga begitu. Okay, so betul. Tahniah ya Zura, thank you sebab berkongsi. Okay, jadi cikgu teruskan. Jadi ini memang betul lah Zura buat tadi. So T2, begini dulu. T1. Lepas tu ini W. Ini W. Yang ini T2. Okay, semua jelas lah yang ini. Kalau kamu boleh buat begini bermaksud kita punya objektif untuk hari ini tercapailah. Melukis segitiga. Jadi tahniah cikgu ucapkan. Boleh? Ada apa-apa masalah? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Kita tengok lagi kalau yang lain sikit ya daripada ni. Sekarang cikgu ada soalan macam ni. Tengok soalan pertama. Raja menunjukkan 3 daya berada dalam keseimbangan dengan 2 kabel berada pada sudut 70 darjah dengan garis menegak, berat W ialah 200 Newton. Lukis segitiga menunjukkan keseimbangan daya bagi ketiga-tiga daya untuk menghitung daya F1 dan F2. Okay, tugas yang pertama, soalan pertama ni cuba lukis segitiga dia.
Cikgu mahu kamu lukis segitiga dia dan post dalam grup fizik SMKT. Cuba dulu. Dapat salin soalan terus jawab sekarang. Lukis je dulu. Tengok daya tu. F1 dengan F2 ni ke atas lah. Dia punya arrow tu kalau kurang jelas. Ke atas ni. Dia punya arrow begini. Yang ni pun sama juga. Okay. Cuba kamu lukis ya. Okey kelas. Kamu tengah buat ke sekarang? Ya, cikgu. Okey. Cuba buat segitiga dia ya. Lepas tu post dekat grup. Dia begini mana? Begini. Ni F1. F2. Jadi macam mana segitiga dia? Okay, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Post dalam grup ya. Okay, kita sudah ada gambar dari Fariana. Okay, Fariana buat. Yang lain-lain? Baru satu orang, Fariana aja baru. Yang lain? Okay. Ada Nio, Bijani. Okay, bagus sudah coba. Okay, baru 3 orang Yang jadi yang lain-lain ni? Okay, kalau kamu perhatikan, okay ada siapa ya? Avila. Okay. Lepas tu ada Hafi. Okay, cuba perhatikan. Okay, bagus sudah coba. Tahniah yang buat ni. Betul atau salah jangan risau. Kalau kamu tidak mulakan untuk jawab, kamu tidak susah kamu mau faham tapi walaupun salah, kamu akan belajar sesuatu. Buat saja. Okay, Dormina, Afif Irfan. Oh, Afif Irfan sudah kira terus. Okay, ya, tahniah ya siapa yang sudah buat ni. So macam apa jawapan sebenarnya? Jadi yang sebenarnya begini. Kan ada F2, kalau cikgu W ni cikgu akan bawa dia naik atas. Okay, sorry takkanlah pula sini. Cikgu akan bawa dia naik atas. Okay, so dia masih lagi kan ni. So yang ini ke sini. Jadi jawapan yang betul lah macam Nio buat, Avila tadi, siapa lagi tadi Afif Irfan, okay. Dan juga siapa? Hafi kan? Betul. Kamu buat tu betul ya. Jadi ini W ke bawah. Ini F1, F2.
Jelas kelas? Jelas. Okay. Dia kena selalu praktis. Kalau kamu selalu buat, kamu akan rasa benda ni senang saja. Okay, sekarang soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 ni cuba perhatikan betul-betul ya. Satu gambar digantung pada dinding dengan tali dan paku. Berat gambar ialah 15 Newton dengan sudut theta 45 darjah. Okay, so theta ni 45. Lukis segitiga daya untuk berat gambar dan ketegangan tali. Okay, lukis segitiga dulu nombor 6 ni. Okay, sebelum tu yang ni tadi kita kena tulis juga sudut dia. Kita kena tulis sudut. So sudutnya di sini berapa ni? Sudut ini. Sini adalah, cikgu lukis besar sikit ya. Kena buat sudut, so bila kita buat pengiraan nanti, kita kena ada dia punya sudut tu. So ini W. F2. F1. Betul kan ni? Ni F1. F1. Ini cikgu buat di tengah-tengah ni kan. Macam ni pun boleh juga. F2, F1. Okey. Jadi sini sudutnya 70. Sini pun sudutnya 70 ya. Kenapa? Cuba kamu perhatikan. Dia sebenarnya sudut selang-seli ni. Ni kan, tengok nama tanda yang cikgu biru tu. Sama kedudukan dia. Dia punya keadaan tu selang-seli. So kalau sini 70, sini pun 70 juga. Kalau kita lukis 70, so di tengah-tengah ni berapa? Berapa sini kelas? 70, 140. Berapa baki dia? 40. 40. So ini yang paling tepat lah bila kita mau melukis segitiga. Kena ada dia punya sudut dia. Okey, cuba tengok sekarang soalan nombor 6. Okey, satu bingkai digantung oleh tali. Okey. Cuba kamu melukis segitiga dia ni macam mana? Segitiga daya. Daya dia ke begini betul. Tali tu pergi atas, ada 2. Jadi boleh tulislah T. Satu lagi W pergi bawah. Cuba gabungkan dia jadi segitiga. Okey, lepas tu post dalam grup ya. Okey, ada yang post baru yang soalan tadi Putri ya, betul lah Putri. Tapi paling tepat kamu kena lukis dia punya sudut ya. Okay, cikgu tunggu untuk soalan nombor 6 ni. Okay, kalau sudah lukis terus post dalam grup. Jangan risau, salah ke? Ada sudut dia je ke? Ada. Tapi dalam gambar ni dia tulis theta, ini sebenarnya 45 ni. Ini 45, ini pun 45. Jelas? Okey cikgu. 45 di sini di tepi ni. Okay, cikgu tunggu ni. Siapa yang akan post pertama? Okey, Fariana dia lukis di okey. Fariana buat So 45 di sini, 45 di atas. Tapi W tu macam tak lurus pula. Kan?
kita tengok yang lain. Okay, siapa lagi yang mau pause? Okay, ini dari Afif Irfan. Afif Irfan. Okay. Okay. Azura. Ya, betul lah ni. Okay, macam Fariana tu sebenarnya betul sudah. Cuma W dia tu macam tak berapa lurus. Itu masalahnya. Yang Azura pun kalau buat segitiga pastikan dia bersambung lah betul-betul. Afif Irfan, betul sudah. Sudut dia mesti lengkap semua ya dekat semua bahagian tu. Siapa lagi? Bijani, okey bagus kemas. Siapa lagi? Nio pun betul, bagus. Dormina, betul. Okey, semua sudut dilabelkan. Kebaikan dia kalau kita label sudut ni, walaupun mungkin lukisan tersengit, tapi cikgu tu tahu, oh betul lah tu lukisan sebab ada nilai sudut 90 di situ. Tapi kalau kamu tak tulis sudut, lepas tu sengit lagi kamu punya garisan macam tak nampak 90. Okey. Okay, jadi macam siapa lagi? Putri pun betul tapi 90 tu sepatutnya label juga. Okay, so cikgu rasa ramai sudah tahniah menguasai macam mana kita mau melukis segitiga. Okay, cepat tengok kalau kita perhatikan sini. Ini the T. Lepas tu ada lagi T. Lepas tu turun. Lepas tu turun bawah. Okay, so ini W. Okay, jadi sudut-sudutnya adalah, yang ini adalah 45, yang ini 45. So di sini adalah 90. Sebenarnya ini 90 ya, walaupun nak nampak macam serenjang. Tapi kamu sebab itu pentingnya kita tulis dia punya nilai. Okay, jadi yang ini faham melukis segitiga. Ini objektif kita hari ini. So ramai lagi yang masih blur macam mana mau melukis segitiga ni. Boleh faham kelas? Ada apa-apa masalah? Faham. Okey, tahniah ya. Okey, kemudian B, hitung nilai T. Jadi bolehkah kita cari nilai T? Kita bolehlah gunakan, bila kita sudah segitiga ni, ini kebaikan dia, kita boleh gunakan petua sinus. Kan petua sinus, kalau kita mau cari T, kita boleh pakai T bahagi dengan sin. Apa sudut yang bertentangan dengan T? Apa sudut bertentangan dengan T? 45. 45, jadi T per sin 45 sama dengan W, dan W ni pula ada dibagi. W ni berat dia 15 Newton. So 15 Newton, 15 bahagi dengan sin, 15 ni bertentang dengan sudut berapa? 90. Okay. Jadi kita bolehlah cari nilai T. So nilai T sama dengan 15 per sin 90 darab sin 45. Dapatlah nilai T. Itulah kebaikan dia kita lukis segitiga. Boleh nampak kaitan dia kenapa perlu lukis segitiga ni dulu untuk mencari nilai daya-daya yang lain? Boleh cikgu. Okey. Jadi okey, lepas ni kamu akan jawab latihan. Okey, cikgu akan bagi kamu latihan. Tapi sebelum tu cikgu mau mengajak kamu berfikir dahulu. Cikgu sekejap ya. Kita kan belajar tentang keseimbangan daya. Okey, sini ya. Kalau keseimbangan daya ni, kelas, contohnya kalau kita ada satu bingkai ya, bingkai gambar, kita gantung. Kita gantung, so bingkai ni, dia ada tali, menggantung dia dengan berat dia W. Kalau kita katakan dia berseimbang, kita katakan dia seimbang kan kelas, apa hubungan antara T dengan W? Okay, kalau kita katakan dia seimbang, apa hubungan antara T dengan W? Kelas? Daya.
Dan T dengan W sama dengan W. T sama dengan W kalau kita katakan dia keseimbangan berlaku. T sama dengan W. Ya, T sama dengan W. Tapi macam mana kelas kalau, okey contohnya lah kita ada sini 50 Newton. Sini pun 50 Newton. Okey, jadi kalau kita ada satu tali, kalau kes macam ni pula, kita ada satu beban, okey, tapi digantung oleh dua tali. Kalau tadi satu tali dan dia berada dalam keadaan yang condong begini. Daya dia W. Kalau kita katakan dia seimbang, W 50 Newton, tali ni berapa dia punya tegangan dia? 125. Pandai, 25. Boleh faham kelas? Boleh. Jadi konsepnya tetap sama. Kalau keseimbangan ni maksudnya daya di atas tu sama dengan di bawah. Tapi kalau dia ada dua tali, maksudnya kita kena bahagi dua lah. Dan bila kita tahu berapa daya ni, okey, contohnya gini kan. Kita ada sudut di sini. Sudut. Okey. Maksudnya bila kita tegangkan ini, daya tu ke arah sudut ni dia mesti dayanya 25. Mesti 25, mesti total sini 50 Newton. Okey. Jadi sudut ni cikgu mau tanya kamu. Semakin sudut ni bertambah, dia punya T semakin bertambah kah semakin berkurang? Berkurang. Cuba kamu tekan cos. Tekan cos 10 dengan cos 50. Yang mana lebih tinggi? Cuba tekan cos. Cos 10 dengan cos 50. Yang mana lagi tinggi? Cos 10. Cos 10? Ya. Cos 50 berapa? 0.6. Cos 50 0.6. Cos 10 0.98. Okey. 1.0. Jadi cikgu ada soalan. Kalau kita mau gantung bingkai, kalau kita nak mau bingkai itu cepat putus, tali dia tidak cepat tegang, kita perlu sudut dia besar ke kecil? Besar. Kita kena letak sudut dia besar. Itu yang cikgu mau kamu dapat poin sini. Sebab semakin besar sudut, semakin kurang tegangan ni. Kita boleh kawal tegangan ni dengan kita mengawal sudut. Okey? Jadi makin besar sudut, makin kurang tegangan. Okey, cikgu cerita ni sebab sekejap lagi cikgu akan share soalan ni, cikgu mau kamu jawab soalan yang berkaitan dengan yang tadi tu pasal tegangan. Okey. So hari ni cikgu mau kamu cuba jawab latihan ni. Ini contoh soalan esei ya. Sekejap lagi cikgu share. So ini kertas 2. Kalau kamu masih ingat, kertas 2 bahagian B. Okey. Jadi cikgu share soalan ni, tolong jawab dan hantar kepada cikgu. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan kelas? Tidak cikgu. Ada cikgu. Okey, kalau tiada apa-apa soalan, kita boleh bersurai lah. Okey, thank you semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.